second example for Newton-Raphson method. Okay, the first, I just to repeat. Okay, please memorize this formula. Okay, make sure you have to know this one is xn and then minus function and over f prime x. You need to differentiate fx. Okay, so please memorize the function. Okay, so I just discussed the first example. Okay, we go to second example. Okay, show that the equation x cubed plus x minus 6 equal to 0. Okay, ada setengah soalan dia bagi function terus. And then you need to equate to 0 jugalah. Okay, but this one, okay, dah equate to 0. So means function ini, okay, make sure you equate to 0. Equate to 0 and then function tu as a fx. You let sebagai fx. Okay, so fx adalah x kuasa 3 plus x minus 6 tu. Okay, so untuk show ni, the word show. Show tu kita tunjukkan, okay, is it exist root between 1 and 2. Okay, so apa kita perlu buat? Just substitute 1, okay, and 2 into your function. Okay, then you calculate, then you get negative for f1 and f2 you get 4 for f2. So here f1 is negative, f2 is positive. So means different sign. So you need to do your conclusion. Okay, better you write since f1 and f2 f1 is 2 opposite sign. Okay, opposite sign. Okay. Okay, so x cubed plus x minus 6 equal to 0 has a root between x equal to 1 and x equal to 2. So you will get 2 marks here, 1 marks here and 1 marks here. Okay, so make sure you need to do your conclusion. Okay, and make sure a different sign lah. Okay, kalau tak different sign maybe tak ada root lah. Tapi biasanya you salah kira. Okay, settle to show. Show. Okay. Next line, using the Newton-Raphson method with starting point 1.6. Dia dah mention 1.6. So you all mesti pakai lah 1.6. Jangan pula kalau dia tak bagi. Okay, kalau dia tak bagi macam mana? Kalau tak bagi 1 tambah 2 ni, 1 and 2 tu ambil average dia. 1 tambah 2 bahagi dengan 2. Okay, sebenarnya you ambil 1 ke, you ambil 2, you ambil apa-apa nombor di antara 1 sampai 2, you akan dapat juga jawapan yang sama, confirm. Dapat jawapan yang sama, tapi step ni mungkin banyak. Okay, so Newton-Raphson ikut soalan. Kalau dia dah bagi, you kena follow apa yang dia bagi. Kalau you tak follow, you akan dapat kosong terus semua. Okay, so hati-hati. Alright, kalau dia tak bagi, yes, you ambil average 1 dan 2. Maksudnya you boleh ambil 1.5 lah. Itu kalau dia tak bagi, dia punya starting point dia. Ini sebut starting point ataupun first approximation. Alright. So determine the approximation of this root. Kenapa dia kata approximation this root? Memang numerical method ni kita memang nak estimate. Kita tak dapat yang tepat. Kita estimate saja. Okay. Approximation to the root, this root, giving your answer to 3 significant figure. Ingat, ini bukan 3 titik perpuluhan. Ini adalah 3 significant figure. Maksud 3 significant figure, you kena faham lah macam mana nak tunjuk 3 significant figure. So step, you kena bagi 4 significant figure. Step lebih extra 1 decimal point. Okay. Alright, so look at my solution. Okay, so I think better I write lah. Okay. Ya. Ada yang tanya tadi? Ada yang raise hand, right? Yeah, you can ask, no problem. Tak ada, okay. X cubed plus x minus 6. Okay, first step you have to differentiate. Okay, please take note Okay, ini cara yang bagus untuk you buat jawapan. Alright. Next, you buat formula. Apa formula dia? Macam mana nak tulis formula? Okay, so x equal to
X minus buat bracket. Atas dia apa? Function fx. Iaitu X kuasa 3 tambah X tolak 6. Bawah dia 3X squared plus 1. Ini adalah f prime X yang bawah. Yang bawah adalah f prime. Okey, sekarang kita nak tambah dia punya n. Okey, so kalau ini adalah n plus 1, ini adalah n, ini adalah n. Nampak macam mana saya create dia punya formula. So create formula ini, then you masukkan dalam you punya calculator. Okay, so dia dah mention starting point x1. Nak guna x kosong pun boleh. Kalau soalan tulis x kosong, you tulis x kosong lah. Okay, so x1 equal to 1.6. Alright, so mana saya punya calculator. Okay, nampak kan saya punya calculator. Okay, so alpha x, okay, make sure you clear memory first. Alpha x minus bracket, okay, alpha x cube, okay, plus alpha x minus 6, okay, wait, 3 alpha x square. Okay, I close bracket. Okay, calculate. Okay, so you key in 1.6. Okay, 1.6. Then tekan equal, dia keluar blank kan. Tekan lagi sekali. So dapat fraction kan. Okay, jangan tulis dalam fraction. Tulis dalam bentuk titik perpuluhan Okay, 1.65. Kalau 3 significant figure, sorry, jawapan 3. Step 4. So you can tulis 1.635. Note you all ada lebih point kan? You padam. So X yang kedua. Okay, buat jauh sikit sebab kita nak ganti nanti. 1.635. 1.365 ni dah jadi. Okay, wait. Okay, 1.365. Okay. So 4 significant figure. Because answer 3 significant figure. Step lebih satu Alright. So 1.6 minus 1.6 power 3 plus 1.6 minus 6 over ini just buat step je ganti je 1.6 dalam tu plus 1. Okay, kemudian X. Next step 1.635 minus, nampak dalam notes you potong. Buat macam saya buat. Okay. And then make sure you punya bunda tu kena betul 634 kat sini. 634 634. Okay. So next step. Okay, tengok sini. Ini 635, 634. Sama belum? Belum. Tengok yang belakang. Belum sama kan? Belum sama, you kena continue lah. Okay, teruskan step yang keempat. Step yang keempat tak payah buat step lagi. Cukup 2. Okay. Okay. Dah cukup 2 step. Cukup. So, sambung step yang keempat. Just tekan CALC. Tekan answer. Tekan equal. Dia keluar blank ni kan? Tekan equal lagi sekali. Okay. So, 1.364. Dah sama kan? Kalau bunda kan pun akan dapat sama kan? 1.634 juga. So, 1.634. So, ini dah sama. So, bila dah sama, X keempat, kamu wajib stop. Okay? Wajib stop. Okay. Boleh Alright. So, therefore, root dia sama dengan 1.63. Kenapa? 3 significant figure. Jelas root adalah 3 significant figure. Step you bagi 4. Sebab kenapa kat ni jadi 4 ni? Sebab ni 1. Kalau depan ni kosong point, ni dah jadi 3 significant figure. Sebab ada nilai kat sini, so dia jadi 4 significant figure. Jelas Okay, cuma saya nak explain dekat sini. Kadang-kadang you try kan, you dapat macam ni. Contoh lain. 1.635. Next you dapat 1.364. Next you dapat 1.365. Kena stop ke? Tak. Kalau saya, you kena masih lagi kena continue. Sebab 5 ni dia sempadan. Kita tak tahu dia nak naik 6 ke nak turun balik. Tapi kalau you try 1.634, okay, you dah boleh stop. Sebab dia dah bermain dah. Okay, memang belakang ni boleh round down lah. Kan maksudnya akan dapat 1.63 lah. Okay.
Jelas macam mana kita nak bundarkan dia. Okay, macam bila masa nak stop, kita jangan keliru Tapi kalau macam ni 1.637 dapat 1.638 contohnya. And then 1.37 semula. Okay? Macam ni you dah boleh stop. Dan ni boleh terus stop. Sebab apa? Sebab dia kalau bundar pun akan dapat benda yang sama. Macam ni bundar dapat belakang dia 4. Yang ni bundar dapat belakang dia 3. Jadi kita still confused. That's why kita kena continue. Yang ini dia dah step yang ketiga ni dia dah macam patah balik ke 37 kan. Tapi kat belakang ni tapi bila kita bundar dapat benda yang sama, kita dah boleh stop dekat situ. Dah dapat juga 1.63. Okey? Cara je jelas cara nak stop sebab kriteria stop tu ada markah. Okey? Dekat sini lah maksud saya ada markah sini ni ni biasanya ada markah macam tu dan conclusion. Biasa macam itulah dari segi pemarkahan dia. Alright. Kita pergi ke next example. Anything nak tanya sebelum saya continue next example? Tak ada, okay. Faham Okay, good. Next example, okay, dia dah mention use Newton-Raphson method to find an approximation value of cube root 15. Give your answer correct to 3 decimal place. Okay, dia nak jawapan 3 titik perpuluhan. So step mesti bagi 4. Method pun nak pakai Newton-Raphson method. Dan dia tak bagi function. Okay, dia tak bagi function. Betul kan? Dia tak bagi function. So bila dia tak bagi function, dia bagi nilai je. So you kena let lah. You kena let. Dia bagi cube root je. Okay, so you kena let. Ini sama dengan X ke Y, tak kisahlah. You cari nilai tu. Okay, so dekat sini I let function ini adalah X equal to. Okay, I let X equal to square root 15. Kalau you guna calculator, okay, wait I clear sekejap. Wait, reset balik. Okay, so kalau I key in into calculator 3 okay, 15 kan. Okay, cube root 15, jawapan dia berapa? Okay, jawapan ni kita dah tahu dah. Kejap. Kita dah tahu dah. Mana tadi calculator? 2.466. 3 decimal place kan? 2.466. 2.466. Jawapan kita dah tahu dah. Sekarang ni kita nak tunjuk je. Macam mana nak dapatkan jawapan ni. Okay. Ni cara teknik membuat jawapan. Sebab dia kata suruh guna Newton-Raphson method. Yang ni kalau guna calculator kita akan dapat 2.466. Jawapan dah tahu dah. Ataupun kalau jawapannya nak lari pun dekat belakang ni sikit je. Mungkin 65, mungkin 67 kalau dia lari lah. Sebab dia Newton-Raphson method ni dia approximation. Okay. So sekarang ni okay, you dah let X equal to ni kena masukkan lah X equal tu. Just kita let. Ada dalam tutor ada soalan macam ni. Soalan final pun ada. Okay. So you let and then you jadikan function ini sekarang dia jadi function lah. Dan samakan dia dengan kosong. So yang ini akan jadi function lah tu. Tu akan jadi satu function iaitu fx equal to x kuasa 3 tolak 15. And then next step you just differentiate. Kenapa differentiate? Untuk ganti dalam formula. Okay, untuk ganti dalam formula. Alright, boleh Okay, so next step nilai apa ke? Dia punya starting value dia. Dia mention tak starting value? Tak ada kan? Dia tak mention starting value. Bermaksud if dia not mention, you have to find. Okay, macam mana nak cari? Okay, so try and error. Nilai X nak try tu, try and error. Tapi tadi kan kita dah guna calculator tadi kan. Ni teknik tipu. Kita tahu depannya adalah 2.4 something. 2.4 something. So kita nak test nilai dia 2 dengan 3 lah. Maksudnya nilai root tu berada di antara okay, nilai ni berada di antara 2 dengan 3 lah. So you test lah 2 dengan 3. Okay, nampak? Kat sini pun saya test 2 dengan 3. So you have to test F2. Test, kira dapat negatif 7. F3 pun I test. Dan I dapat 12. Okay, ada different sign tak? Ada. Nampak macam bodoh kan? Tapi ini teknik macam mana kita nak dapatkan starting point. Kita kena tunjuk juga.
Okay, so since nampak tak? Ini conclusion yang bagus ni. F2 and F3 has opposite sign. That thus the root ni lies between 2 and 3. Okay, nampak? Statement ni biasanya dekat sini ada 2 markah ni. Kat sini ada 2 markah atau 3 markah. Kadang 3. Biasanya 2 lah. 2 markah. Ada conclusion, ada step. Okay, yang lag ni pun kamu dah dapat markah tadi dah. Ni yang lag dan kamu differentiate dia ni. Pun dah ada markah kat situ. Alright, dah settle kat situ kan? Okay, so tulis dalam formula. Kenapa benda ni kena buat? Ada yang tanya kenapa kena buat? Sebab kita tak tahu initial value dia apa. Because soalan tak bagi. Okay, so nilai apa nak ambil? So sebab dia berada antara 2 sampai 3, kita ambil average purata 2 tambah 3 bagi 2. So dapat 2.5. So that's why saya start dengan 2.5. Ada yang tanya, boleh tak saya start dengan 2? Okay, boleh. Tapi jawapan sama tak? Sama. Tapi seelok-eloknya, recommended, follow answer scheme, dia akan ambil yang average. Dia tak akan ambil 2, dia tak akan ambil 3. Sebab nanti step tu memang semua akan lari. Kalau you ambil nombor lain, semua nilai dalam step dia akan lari. Okay, okay, so formula dia apa? So I think better I write lah. Yang ni semua ni, jangan buat macam ni lah. Ini sebab saya follow buku so saya tak nak buat macam ni. Yang ni boleh buang lah. Okay, yang ni boleh buang. Okay, ni tapi ni yang ni ada. Okay, so ambil 2.5. Dia punya formula apa? Formula dia lah X equal to X minus bracket. Okay, setiap kali you buat, you tulis dulu dia punya formula supaya kita tak salah. Okay, fx x cube minus 15 over 3x square, tutup bracket, and then you letak subscript dia. Ini adalah n plus 1. Ini n, ini n, ini n. Nampak subscript tu, nampaklah kita ni terror kan. Okay, ini adalah formula dia. Then you key in dalam calculator you. Okay, kejap I nak tunjukkan macam mana I key in dalam calculator. Okay, sebelum tu ini I kena bundarkan dulu ni. The first answer is 4 point. Yang ni you kena buang buang satu nombor. Because dia nak soalan ni dia nak 3 titik perpuluhan. Okay, so you kena bagi step 4 titik perpuluhan. Biasakan macam itu. Ini pun you kena buang. 1 you kena buang. Okay, ini dah sama. Then you stop, you akan dapat 2.466. Okay, kita check guna calculator. Bukan sebab saya shock guna calculator. Tak. Sebab kita setiap kali tu kita kena check. Okay, make sure on dulu you punya calculator. Okay. So, alpha x minus, you boleh nampak kan? Okay. X cube alpha x cube minus 115. Okay, ke bawah 3 alpha x square. Okay, tutup bracket, tekan calculate. Betul I key in? Okay. First value 2.5. 2.5. Tekan equal 2 kali. Dapat pecahan. Jangan sesekali tulis pecahan. Nanti markah habis semua. Okay. So tukar dalam bentuk point. Macam ni 2.466. 6 something kan? Ambil 4 titik puluhan je. Bundarkan. 2.4667. 2.4667. Nampak step ni tak payah. Okay, yang ni pun tak payah. You buat sekali je. Nampak? Potong semua ni. Okay, ni pun potong. Tapi yang ni kalau nak buat 3 dot boleh. Yang ni kalau nak buat 3 dot boleh. Okay. Ini pun kena buang. Okay. Betul kan you punya notes? Okay, saya buang 1, saya buang 6 tu Okay. Nampak? Faham 2.4667 and then calculate again, tekan answer equal 2 kali. 2.4662. Okay, 2.4662. Okay, tu adalah X3. Stop ke belum? Belum, sebab belakang ni 7. X3 belakang dia 2, tak sama lagi kan? Teruskan lagi, calculate lagi. Okay, calculate answer equal 2 kali. Dapat 2.4662. Okay, dah sama belum? Dah, stop. Okay, buatlah conclusion. Maksudnya cube root 15 tu
approximate to 2.466. Dapat markah penuh. Okay? So faham ni? Biasanya markah kita bagi kat mana? Biasanya step ni ni 2 step ni tak akan bagi markah biasanya ni. Ini dengan ini kan? Tak akan bagi satu markah. Sini betul. And then you punya stopping point betul. And answer you betul, conclusion you. Okay? And then you differentiate tu betul. Di situ kita nak tengok di segi macam mana you jawab soalan. Boleh? Okay, last example. Okay. Ini sama je lah Okay, last example. Okay, ada soalan nak tanya tak? So far? So good. Okay, good. Kalau tak ada, very good. Okay, next step. Example. Sketch the graph. No choice. Tak boleh pakai algebraic approach. Sebab dia dah mention sketch graph of y equal to ex and y equal to 2 minus x. Okay, ni saya dah tolong lukis. Please use graph paper. Okay, saya mention banyak sekali Use graph paper. Kenapa? Sebab this question you kena baca dekat graph paper tu. Reading dekat sini you kena baca. Dekat graph ni you kena baca dia punya reading dia. On the same axis, pada graph yang sama. Get the first approximation x1. Apa maksud first approximation ni? You kena baca kat graph lah. For the equation ex equal to 2 minus x. Okay, cara nak dapatkan yang ni, you kena tunjuk dah. Okay, you all kena tunjuk. Maksudnya yang you lukis adalah ex dengan 2 minus x kan? You lukis yang pertama ex. Then ini adalah graf yang pertama, ini adalah graf yang kedua. So equation pun dibagi benda yang sama. Ex sama dengan 2 tolak x. Ini adalah function yang pertama, ini adalah function yang kedua. Dan you samakan, betul nampak tak you samakan? Bila you sama maksudnya antara dua graf itu dekat mana dia intersect. Dekat mana dia punya intersection dia tu. Intersection tu you baca dia punya reading tu. Okay, macam ini saya baca 0.4. Dalam nota saya baca 0.4. So setiap orang mungkin berbeza lah. Ambil 1 titik perpuluhan cukup lah. Tak ada banyak sangat. Ada yang tengah tu 0.46667 untuk ngarut itu Okay, biasanya 1 titik perpuluhan ataupun 2 je lah. Biasa 1 je cukup. Sebab ni nilai ni 0.1 kan. Okay. So 0.4 saya estimate kat sini 0.4 bila saya baca daripada graph paper. Okay, so ini adalah function yang saya nak. Kemudian hence, ada perkataan hence dekat sini. By using Newton-Raphson method, solve the equation ini. Okay, nampak tak? Equation ni dia tak sama dengan apa yang kamu ni. Ini, perasan tak? Dia tak sama kan? Okay, kalau dia tak sama, you all kena adjust function ni supaya sama macam yang itu. Sebab apa? You nak guna dia punya graph tu. So daripada sini kamu kena adjust. Okay, so macam mana nak adjust? Yang ni you cross multiplication boleh kan? Sebab yang ni adalah 1 over e kuasa x. Kan negatif kan? Negatif 1 over. So 1 over 2 minus x. Then you cross, you akan dapatlah 2 tolak x sama dengan e kuasa x kan? Kemudian you jadikan dia sama dengan kosong. Tak kisahlah yang nak alih kiri ke kanan ke kiri. Kalau saya akan buat ex tu positif. So yang ni saya akan bawa ke sana. So akan jadi ex plus x minus 2 equal to 0. Nampak? Mesti dapat macam ni. Dan mesti, okay, yang pertama dapat bentuk ni. Bentuk ni adalah bentuk yang sama macam ni. Jadi bila bentuk ni sama, bermaksud kita boleh pakai yang kita approximate tadi tu. Kemudian kita samakan dengan kosong. The next step kita samakan dengan kosong. Kenapa? Sebab kita nak buat, nak lihatkan dia sebagai function. Nak lihatkan dia sebagai function. Boleh faham step ni? Biasanya soalan memang akan bagi line kat sini. Dia akan bagi line dekat equation tu, dia akan bagi line, you kena adjust sampai dapat yang you samakan graph tu. Sebab kita nak pakai approximation point. Adjust dia, kemudian baru adjust samakan dengan kosong. Boleh flow dia? Ni ada ni, dalam tu ada. Alright, so bila you dah adjust, then baru you buat starting point. Then you key in dalam calculator. Okay, ini you punya effect tadi tu. Okay, ini you punya effect tadi yang saya dah buat tadi tu. Then you buat differentiation dia. Differentiate ex juga Differentiate tolak 2 kosong, differentiate x is 1. So ini yang masuk dalam dia punya formula iaitu x. Okay, formula dia apa? X minus buat bracket ex tolak 2 paling cantik plus x lah kan, cantik sikit, plus x minus 2 over ex plus 1. Okay, then you put
wait, ini adalah X equal, okay, subscript dia. N plus 1, ini adalah N, ini adalah N, N. Okay? Alright, so benda ni yang you key in dalam you punya calculator. Right? So kalau tengok nota, ini tak mau. Ini pun tak mau. Ini pun tak mau. Buang masa. Okay? Ini nak buat 3 dot boleh. Step yang keempat nak buat 3 dot boleh. Kalau you nak buang ini buat 3 dot tak ada masalah. Ini kalau you nak replace dot boleh. Okay? Alright. So, soalan ni mention dia nak 3 decimal place. So, jawapan you kena bagi berapa decimal place? 4. Okay, so starting point ini X1 sama dengan 0.4. Oh, dah ada kat atas tu. Okay, saya tak apalah, saya tulis semula. Okay, X1 equal 0.4. Okay, saya ambil calculator kejap. Alright, so saya clear dulu memory, apa hal pun, clear memory dulu. Okay, bila dah reset, baru you key in dalam calculator. Okay, alpha X, tolak, bracket. Okay, fraction, shift, ni exponent alpha X, okay, minus, plus, alpha X minus 2, okay, bawah dia, exponent, alpha X, tolakkan plus 1. Tutup bracket. Boleh? Sebab kalau kalkulator yang 2 layer macam ni nampak semua. Kalau kalkulator yang lama, yang limnya tu, yang lama tu, yang hitam tu, hati-hati. Letak bracket dekat atas dengan bawah. Okay? Alright. So, kita akan tekan calculate. First value, 0.4. Ini depend lah. Macam soalan graf ni, semua orang akan lain. Sebab nilai yang you baca dekat graf tu berbeza-beza. Ada yang baca 0.5 kan. So, sekarang ni I baca 0.4, so I gunakan 0.4. Tapi jangan lari jauh daripada skema lah. Kalau lari daripada skema biasanya hilang markah juga. Dia ada range dia. Alright, so you key in 0.4, you tekan calculate, tekan equal. Okay, you akan dapat 0.4434. Nampak practice guna calculator. Ambil 4 decimal place. Bunda bagi betul. Bunda akan bagi betul. 0.4434. Dan calculate bagi, okay, dah betul step ganti kena ada. Then dapatkan, tekan calculate balik. Tekan answer, tekan equal. 0.4434. Sorry, itu belum lagi. But the blank. Okay, 0.442. Okay, ni bunda kan ni, jangan ambil 8, ambil 9. Sebab belakang dia 5 kan. 0.4429. Okay, then calculate again. Calculate, answer, equal. 2 kali equal. Sebab calculator calculate ni 2 kali equal. Kalau yang silver tu sekali je. 0.4429. So, dah sama tak? Sama. Stop. Kalau dah sama, stop. Okay, so ni dah sama dah. So, you kena stop. Tapi jangan ambil jawapan yang last tu. Bundakan. Sebab kita hanya nak 3 decimal place. So, 0.443. Okay, dan lagi sekali, kalau function fx tu ada function trigo. Saya note kat situ, you punya calculator set radian. Take note kalau function tu ada trigo, sin, cos, tangent kan tak kisahlah apa-apa. Asal trigo je, calculator you kena set radian. Baru dapat jawapan. So yang ni bagi contoh, kalau you tengok exercise, you boleh tengok soalan nombor 2 tu trigo kan. Exercise page 7. Exercise nombor 2 tu trigo. So make sure you guna set calculator you radian. Nilai tu memang radian dah. Tapi calculator mesti radian. Okay, selesai untuk part ni. Ada soalan tak? Sebelum saya masuk 3 point. Ni yang ni ni. Okay, 3.3. Boleh jelas tak? Faham tak? Newton-Raphson method. So this weekend habiskanlah Newton-Raphson method. Next week kelas tutup kita bincang je. Soalan-soalan apa ni? Newton-Raphson. Mungkin saya akan bagi quiz. Next week saya bagi quiz nak tengok you faham tak? Kalau ada yang tak dapat jawab tu maksudnya something wrong lagi lah. Ada benda yang you kena study. Okay? Flavia, okay? Okay, sir. Okay, alright.
So we continue last subtopic 3.3 trapezoidal, ada lebih kurang lagi 20 minit je masa yang ada. Okey, saya cubalah. Okey, trapezoidal rule. Dia subtopik 3.3 dengan 3.2, 3.0 tak ada kaitan langsung ini dia lain. Topik ni memang benda lain. Tetapi masih lagi numerical method. Masih lagi numerical method. Kenapa? Jangan fikir ada kaitan ni lain. Trapezoidal rule. Ni petua trapezium. Okay, so just to intro saja. Sebenarnya trapezoidal rule ni dia ada, kita nak cari area sebenarnya. Okay, kita nak cari integration of function. So kalau kita dapat integrate, no problem. Sebab kita integrate, hasil jawapan integration tu, itu adalah area sebenarnya. So, untuk jawab soalan ini, kalau contohlah, I try to integrate E kuasa X square, 0 to 1. Function ni memang tak boleh integrate. You cuba key in dalam kalkulator, memang tak keluar jawapan kan. Okay, so memang tak dapat integrate ni. Apa yang kita buat, kita akan gunakan metod kaedah berangka lah, numerical method. Dalam Melayu, numerical method ni adalah kaedah berangka. Kita main dengan nombor. Okay, so kita akan gunakan metod tu. Alright, nama dia adalah trapezium rule. Trapezium rule. Okay, mungkin dalam soalan tu dia nak trick you. Okay, by using numerical method, integrate. So you kena integrate pakai trapezium rule lah. Kadang dia sebut trapezoidal, kadang dia sebut trapezium, kadang dia sebut trapezoidal. Sama je, benda yang sama. Okay, so konsep dia, okay, yang saya nak cerita ni adalah konsep dia. Sejarah dia, macam mana formula tu terhasil. Nanti you hafal formula je. Step dia sangat senang. Okay, senang je, sangat senang. Saya lebih suka guna yang ini daripada integrate manual tu. Okay, tapi soalan ni hanya boleh jawab bila disuruh je. Alright, so for example lah, kalau you diminta lukis fungsi satu function, contohlah ini, I lukis satu function. Okay, so tujuan kita buat integration, apa maksud integration tu? Integration tu adalah area, sum of the area. Maksudnya area bawah curve tu. Contoh, saya nak integrate daripada A pergi B kan. So yang under graph, area yang under curve ni, yang saya lorekkan ni, okay, yang saya lorek yang kuning ni, ini merupakan area apabila kita buat integration. Area itu yang kita nak cari. Okay, boleh area itu yang kita nak cari. Tapi kita tak dapat nak integrate. Kita akan guna metod, numerical method, menggunakan trapezoidal. So apa yang kita perlu buat, kita kena divide kan kepada beberapa strip. Berapa belang lah ni belang strip strip. Ataupun disebut juga sub-interval, benda yang sama lah tu, sub-interval. Sub-interval. Ataupun disebut juga sebagai, ada satu lagi istilah. Ada, dalam tu ada. Strip, satu lagi ordinate. Ordinate. Kalau ordinate, dia lebih satu. Kalau 5 strip, contoh macam ni lah. Kalau contoh, saya beri satu contoh mudah je. Function, contoh yang mudah saya bagi. Function, macam mana? Square root lah senang X tolak 1 contohnya. Okay, X tolak 1, ni 1 kan? Ni graf macam ni contoh. Okay, kita nak buat 1 kita nak buat 2 sampai 4. 2 sampai 4 kita nak cari area sini. Ni kita nak integrate kan, X tolak 1, 2 sampai 4 di X. Ni contoh lah, ini spontannya contoh Okay, kita nak dari sini sampai sini, 2 sampai 4. So kita nak area yang ini. Okay, so sekarang ni yang masukkan dengan strip, kita bahagikanlah kawasan tu beberapa strip. Okay, so kalau ni I bahagikan 4 strip, contohlah. Okay, sini. So sini maksudnya berapa strip ni? Sini, ini 1 strip, 2, 3, 4. Nampak tak? Ada 4 strip kat situ. So kalau sini strip dia 4. Tapi kalau saya sebut ordinate, kadang disebut ordinate. Ordinate. Kalau ordinate 5, dia lebih 1. Ordinate tu apa ni? Titik ni, garis ni. Garis ni 1, 2, 3, 4, 5. Ordinate 5. Kalau dia kata divide into 5 ordinate, maksud strip dia 4. Kita kena anggapkan strip 4. Faham kalau sub interval sama dengan strip. Okay? Alright. Ni 1 sub interval, 2, 3, 4. Itu maksud dia.
Jelas ni? Okey, tak apa, nanti tengok example dia akan lebih jelas lah. Ini istilah ordinate dan juga straight. Alright. So sekarang ni bila you divide, okey, kemudian you lukis. Okey, saya besarkan sikit benda ni. Bila saya lukis satu straight line, hujung sini ke hujung sini. Hujung sini ke hujung sini kan, saya lukis straight line. Hujung sini ke hujung sini, satu straight line. Sini pun sama, satu straight line, ni pun satu straight line kan. Okey, so bila saya lukis macam ni, setiap benda tu akan terhasil lah trapezium. Kan, ni kan, ni macam ni kan. Terhasil lah trapezium. Ada 4 trapezium dekat situ. That's why kita namakan dia sebagai trapezium rule. Okay. Sebab tu disebut sebagai trapezium rule. Alright. So, ini kalau ini adalah dia punya ordinate dia x0 lah. X0 ni x1, ni x2, ni adalah x3, ni adalah x4 macam itu. Okay. So, sini ni adalah y1. Sorry, y0. Sini Y1 kan, sini Y2, tinggi je lah, tinggi tu. Sini Y3, sini Y4, itu dia punya label dia. Okay, so kalau you tengok area bawah curve ni, trapezium ni memang akan ada error. Jawapan ni tak sama dengan nilai sebenar. Kenapa? Kalau you perasan kat sini kan ada hole kat situ, ada gap, ada lubang kat situ di antara curve dengan trapezium tu. So kalau soalan tanya ada tak error? Akan ada lah. Akan ada error menggunakan trapezium. Kenapa? Kerana ada gap between function dengan trapezium tu. Okay. So nanti kalau soalan tanya error, you kena tolakkan lah. You integrate function tu, dapat exact value. Yang nilai estimate ni adalah yang you guna trapezium rule, you tolakkan saja. Okay. So kalau ditanya error, okay, yang you buat modulus lah. Yang exact value. Okay. Ditolakkan dengan estimate. Tolakkan dengan estimate value. Okey, letak modulus, tak kisah kalau you terbalik pun estimate tolak dengan exact value pun boleh. Yang exact ni maksudnya hasil integration, apa jawapan integration. Yang estimate value ni adalah you menggunakan trapezium rule lah. Okey, menggunakan trapezium rule. So you tolakkan saja, dapatlah nilai error. Nilai error ni apa? Ni ada gap ni, gap di antara function dengan trapezium tu. Boleh jelas ni? Okey, saya harap faham lah. So daripada sini barulah kita akan bentukkan dia punya formula trapezium. Apa formula trapezium? Formula trapezium adalah setengah, okey, width times sum of parallel side. Nampak tak? Separuh daripada dia punya lebar tu darabkan dengan dia punya sisi dia tu. Okey. So sini macam mana nak kira dia punya lebar tu? Okey, x0 ke x1 ni adalah h. Ni. Sini ke sini ni adalah h. Sini adalah h. Macam mana kita nak kira h? Sekejap lagi saya bagi formula. Okey. Macam mana kita nak kira h? So antara x1 sampai x1 ni h. Ni ke sini h. Sini ke sini h. Okey. So cara kita nak kira dia, maksudnya area yang pertama iaitu A1 setengah darab dengan H, Y0 tambah Y1. Nampak tak? Ni Y0 tambah Y1. Kalau dalam example saya tu, dalam example saya ni, maksudnya area trapezium ni ada empat trapezium ni. So trapezium saya yang pertama, maksudnya setengah H darabkan dengan H ni nilai ni kita tahu dah, kita dah tahu dia punya tu apa, function dia apa, berapa straight kita dah boleh kira. Okey, tapi saya nak tunjuk je. So Y0 tambah Y1 macam itulah. So area yang kedua H1/2 H, dia kedua ni lah, maksudnya Y1 tambah Y2. Area 3 sama juga, 1/2 H Y2 tambah Y3 kan. Okey, so area yang keempat, sebab ada 4 trapezium kat situ, H Y3 tambah Y4. Cukup kan? So total area you tampurlah semua sekali. So 1/2 H kan. Kalau you perasan semua ni ada 1/2 H. So kita faktorkanlah semua sekali. So akan jadi nanti Y0 tambah Y1 tambah Y1 tambah Y2. Perasan ni? Tambah Y2 tambah Y3 tambah Y3 tambah Y4. Perasan tak? Ni 1, 1, 2, 3 kan.
1 tolak per 2H tu saya dah faktorkan dah. Ni sejarah je, nanti you hafal formula je. Okay. So 1 over 2H. Kalau you perasan, yang ini ni ada 2 ni. Ada 2. Yang depan dengan belakang tak ada. So that's why Y0 tambah Y4. Ini depan dengan belakang Depan dengan belakang letak kat depan tu. Tambah, sini kan ada 2 semua kan. 2 kali ganda. Okay. 2 kali ganda. Yang itulah apa ni? Yn lah. Maksudnya Y1 tambah Y2 tambah Y3. Sebab Y3 pun ada 2. Y2 pun ada 2. Y1 pun ada 2. So inilah dia formula dia. Sini eloknya letak approximation. So macam ni lah sebenarnya sejarahnya. Macam mana terhasilnya formula tu. Tapi yang dalam nota tu saya buat sampai N. Jadi dia panjang lah. Tapi kalau kita tengok example ni dia lebih mudah. Macam mana formula tu terhasil. Okay. So I hope you try to understand macam mana dapat ni. Biasa soalan tak pernah tanya lagi lah. Macam mana nak tunjuk tu. So far guna saja. Okay. So ada lagi 10 minit. Alright. Saya tengok terus daripada formula tu maka dapatlah formula yang ini. So kalau kita nak cari area ataupun integrate yang ini, nilai dia adalah 1/2 darabkan dengan H. Nampak tak ini? Yang awal dengan yang belakang. Tambahkan. Kemudian yang tengah tu darabkan dengan 2 semua. Okay. Hafal formula ni. Ingatlah formula ni. Untuk kita gunakan untuk mencari trapezium rule. Dan yang penting, calculation for H. Okay. H adalah B tolak A over N. N tu apa? Bilangan strip. N tu apa? Berapa strip. Okay. B tu apa? Baca kat sini. Ini B dengan A tu. Baca kat situ. Okay. Dekat integration tu ada BA kan? Letak kat situ. So dapat dah H berapa? Masukkan H dalam formula. Boleh Okay. Yang lain ni tak apa. Tengok example ni kamu akan faham. Alright. So kita tengok example. Okay. So saya tulislah better Okay. Better I write. Okay. So integrate 1 to 6 ln X dx. Mungkin example ni saya sempat bincang. Next example tu tak sempat dah. Oh, ada 2 example je sempat kot. Okay. Alright. So, strip ada berapa? N dia ada 5. Sebab strip. N tu merujuk kepada strip. Okay. So, kita perlu kira dulu dia punya H. So, H dia apa? H dia adalah B tolak A over N kan? B berapa? 6 tolak 1. Ingat, atas ni mesti lebih besar. Yang atas lebih besar daripada bawah lah. Betul kan? So 6 minus 1 over 5. So you akan dapat 6 tolak 1, 5 per 5 adalah 1. So H adalah 1. Soalan senang lah kalau H dia adalah 1. Okay, so next step. Untuk buat calculation tu, you tak perlulah buat manual. You buat table. Nampak? Macam ni saya lukis table ni. You buat table. Macam ni. Okay, ni table dia. Okay. Yang ini adalah nilai X. Ini adalah nilai function dari tu. Apa U punya function? Tu. Masukkan kat sini. Function dia. So, Y sama dengan ln X. Okay. Masukkan function. Nampak table saya buat ni. Macam ni cara jawab ni. Lepas tu pecah 2 kat sebahagian ni. Pecah 2. Kenapa pecah 2? Sebab nanti kita akan asingkan first dengan last. Okay. So, starting point X0. Tak tulis pun tak apa. Terus buat 1 je tu kat sini. Ni ke 1 kan. Nilai ada 1 kan. Tulis 1 kat situ. Okay. Nak tulis tak apa. Tak tulis pun tak apa. So, tulis 1. Okay. Kemudian Y equal to ln X. Okay. Masukkan dalam calculator ln X tu. Calculator. Clear dulu dia punya memory. Okay. Lepas tu masukkan ln X. Mana ln? Ln alpha X. Okay, ni tekan calculate. Okay, sebelum tu. Sebab H dia kan 1 kan. Bermaksud, first value 1, second value you tambah 1. Dapat apa? 2. 2 tambah 1 dapat 3. 3 tambah 1 dapat 4. 4 tambah 1 dapat 5. 5 tambah 1 dapat 6. Stop. Kenapa? Dah sampai last dah. B dia 6 kan. Okay, nampak tak kat sini? Ada berapa ordinate? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ordinate. Strip berapa? 5 strip. Faham Strip ada 5. Setiap nilai ni, setiap nombor ni, ini adalah ordinate.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ordinate. Ada 6 nilai lah. Okey. So, kita buat macam ni. Okey, kotak kita. Okey. Macam tu cara buat kotak. Alright. So, kita guna calculator. Okey. Ln X. So, kita masukkan 1. Okey, calculate. Masukkan 1. Kita tekan equal. Dapat kosong kan? Kosong, jangan tulis kosong. Tulis penuh. Soalan itu dia tak mention ada berapa titik perpuluhan. Kalau dia tak mention, sebaiknya ambillah 4 titik perpuluhan ataupun lebih. Ambil 4 lah. Sebab jawapan akhir kita nak bagi dalam, kalau dia tak cakap, kita akan bagi 3 significant figure. Okay, so kita nak paling cantik ambil 4 lah semua. Semua jawapan, kita anggap kita nak buat jawapan 4 decimal place. Okay, so kita nak jawapan 4 decimal place. So step kita ambil 5. So kat sini akan ambil ada 5 lah. 0, 0, 0, 0, 0. Macam tu kosong kena buat titik perpuluhan macam itu. Jangan tulis kosong je. Ada sekali tu tak buat markah dekat bahagian tu. Okay, mesti macam itu. Alright. Next, tekan balik. Calculate semula. Tekan 2 pula. 2, tekan equal. Okay. 2 sampai 5 ni tulis dekat kolom yang last tu. Kolom yang last tu. So dapat berapa? 0.6931. 0.693115. Okay, boleh ni dalam kalkulator 0.693115. Bunda kena betul ni, bunda kena betul. Kita ambil 5 sekarang ni. 5 titik perpuluhan Okay, so next lagi calculate lagi, tekan 3. Tekan 3 dia akan dapat 01 point. Ada nak tanya ke? 9861. 4 pun ditekan lagi, akan dapat 1.38629. 5 itu kan dapat 1.60944. Yang last ni akan dapat 1 point. Ya, boleh tanya, tak salah. 79176. Ya. Ya. 2 sampai tu kena asingkan tempat dia. Kenapa 2 sampai 5 kita asingkan? Okey, sebab kita nak asingkan, okey, jadi saya tunjuk kenapa. Sebab dalam formula kita tu, nampak tak bahagian ni? Bahagian ni adalah kolom yang ketiga tu. Bahagian ini adalah yang kedua tu. Faham tak? Sebab tu kita asingkan dia. Kita asingkan first dengan last dengan yang tengah-tengah. Kemudian yang ni kamu jumlahkan dia. So ni akan dapat 1.79176, yang dijumlahkan dia akan dapat 4.78749. Okey, ni jawapannya dapat. Alright, so next step baru you masuk dalam formula. So integrate, okey, tulis balik soalan dia. Jangan tulis equal terus, tulis soalan dia, buat simbol approximation. Formula dia apa? Okey, tulis formula kat atas. 1/2H. Okey, sekarang ni ada berapa ordinate? 5 kan? So maksudnya Y0, ada nota ada kan? Ada. Y0 tambah Y5 sebab N dia 5 kan? So ada 5 kat situ. Okey, tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Patutnya ada 6. Betul ni? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5. Oh, okey. Dalam nota saya start dengan kosong. So dia sampai 5 lah, betul lah. N5 5. Sebab dia start dengan kosong ni. Kosong ni 5. Dia sama dengan N tu. Tambah 2 darab. Y1 tambah Y2 sampai YN. Y apa? Y4 lah. Y4. Okay. So 1/2 H apa tadi? 1 kan? Darab Y0, Y1 ni ambil balik bacaan yang dalam kolom yang tengah tu. 1.79176 tambah 2 darabkan dengan yang last tu. 4.78749. Tutup bracket. Then baru you kira. Ni terus masuk dalam kalkulator lah. Dapat 5.6834. Nampak Step 5 jawapan 4. Dia kurang 1. Sebab soalan ni saya tak mention berapa point. So kita anggaplah jawapan dia nak 4 lah. Jawapan nak 4. Okay. So step lebihkan 1. Boleh faham ni? Okay. Jadi yang tanya tadi kenapa kita asingkan ni yang tengah ni? Sebab kita nak letakkan dekat sini.
Sebab yang tengah tu adalah kena darab dengan 2. Darab dengan 2. Kenapa kita asingkan satu first dengan last? Sebab kita nak letak kat bahagian ini. First dengan last dalam formula tu. That's why kita buat kolom macam ni. Jangan letak sekali Jangan letak sekali. Okay? Boleh. Okay, so masa dah habis. Ada satu example saja yang saya tak bincang. Mungkin saya buat video saya buat recording lah nanti. Saya post dekat group. Alright? Dan dengan penyekar kereta ni pun ada cara tau untuk check. Saya tunjuk sekejap cara nak check. Kalau yang ada yang lain dah mula, masuk je. Okay? Caranya saya kejap saya on balik kalkulator saya. Okay, caranya nak baca di sini semua Okay. Ni lain sikit ni. Kita pergi ke menu. Kita pergi ke table. 9 ni. Pergi table, you tekan equal. Dia keluar function dia apa kan? You key in function tu. Function tu apa? Ln x. Ln alpha x. Okay, ln x kan? Ln x. Dan you tekan equal lagi. Dia tanya gx tu apa? Abaikan. Tekan equal je. Okay, start. Start ni maksudnya dia start dengan apa? 1x tu kan? Masuk 1. N dia berapa? 6. Masuk 6. Ini maksudnya dia punya tu lah. Ni starting dia. 1 sampai 6. Ni 1 sampai 6. Okay. Step ni adalah nilai H. H dia 1 kan? Masuk 1. Masuk 1. Nampak Nampak ni? Masuk 1. Dan tekan equal. Dia dah keluar table dah. Tapi you kena gerakkan cursor sebab table bagi 4 decimal place je. Nilai 1, kosong. Bawa ke bawah, baca kat sini. 69315. Nampak tak? Betul-betul kan? Okay, saya dekatkan sikit yang ni. Dengan kalkulator. Okay, nampak? Saya gerakkan cursor ke bawah. 1.09861. Nampak ni? Nilai yang ketiga. Okay, gerak ke bawah lagi. 1.38629. Nampak? Okay, bawah lagi. Bawah ni. Bawah lagi. Bawah ni. Okay. Okay, ni tak. Tapi letakkan kalau yang betul lah. Ini cara cepat lah menggunakan kalkulator. Okay, untuk baca semua ni sekaligus je. One shot je. Yang ni boleh guna. Okay, daripada kita nak buat manual calculate kan. Boleh pakai table macam ni. Tak ada masalah. Make sure you key in calculator betul. Yang calculator silver, nanti saya share video. Saya ada buat kat YouTube. Nanti saya cari video. Okay. Alright, itu sahaja untuk kelas hari ni. Saya harap tutor 3 you dah boleh jawab semualah. Bawah tu ada exercise kan? Cuba jawab. Okey, ni sambungan kuliah tadi. Okey, untuk example yang ini, use the trapezium rule with 5 ordinate. Okey, trapezium rule 5 ordinate. We need to evaluate this integration, iaitu e x square. Okay, from 0 to 0.8. And given your answer correct to 4 decimal place. So jawapan 4 titik perpuluhan. Bermaksud step kena bagi 5 titik perpuluhan. Lebih 1 step kena bagi 5. Bermaksud dengan ordinate bermaksud kalau 5 ordinate bermaksud strip ada berapa? Maksudnya ada 4 strip. So bermaksud ada 4 strip. So maksud N sama dengan 4. Okay. 5 ordinate bermaksud 4 strip. Alright. So kita cari H dulu. Okay. So kita cari H. H adalah B minus A over N. Yang ni Okay. H ni formula. So B minus A. B is 0.8 minus 0. So divide by 4. So you got 0.2. Okay, so now you construct table. Okay, when you construct table, start with 0. Sebab kat integration kan 0 kan. So start from 0 to 8 kan. So 0, and then the second value tambah H. H adalah 0.2. So 0 tambah 0.2. So 0.2. Then 0.4. Tambah lagi 0.2, 0.6. Tambah lagi 0.2, 0.8. Stop. Kenapa stop? Dah tambah 0.8. Betul tak 5 strip? Betul. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 strip. Okay. Macam mana kita nak kira? Masuk dalam kalkulator. Function dia apa? E kuasa EX. So E alpha X square. Okay. So you calculate lah. You calculate
apabila cos 0 okey equal dapat 1 kena tulis penuh 1.00000. So ada 5 point. Okey, and then calculate lagi. Okey, calculate lagi. You akan masukkan nilai 0.2. Tekan equal, dia akan dapat 1.40. Okey, bunda bagi betul 41 ambil 5 titik perpuluhan. Okey, calculate lagi. 0.4 pula, 0.4. Okey, tekan equal 2 kali 1.17353. Okey, betul. Calculate lagi untuk next value 0.6 akan equal double 1.4333. Okey, last value calculate lagi 0.8 akan equal twice 1.8968. Nampak 5 decimal place. Okey, dah settle, then you total lah 1.1.8 dapat 2.89648. Okey, the third column ni pun you have to total up. Okey, dapat 3.64 375. Okey, dah total up, masukkan dalam formula. Okey, so approximation from 0 to 0.8 e x square. Okey, you akan dapat ni lah, h 0.2 over 2. Okey, why not ni first dengan last ambil kat sini. So itulah dia punya reading dia. Okay, and then tengah-tengah ini adalah yang middle value. Okay, ni yang middle value ni. Totalkan, masukkan dekat sini. So dia akan dapat jawapan dia, letakkan kat situ, and then you key in dalam calculator, terus bagi jawapan. Dan jawapan mesti 4 decimal place sebab dia kata 4 soalan mention 4 decimal place. So step lebih satu step 5 decimal place. Okay. Alright, kalau dia kat sini nilai dia pecahan, tulis dalam bentuk titik perpuluhan. Okay, kalau function tu adalah dalam bentuk trigo, you punya calculator mesti set radian. Okay, itu saja. Ni ada 2 exercise, you boleh try lah. Okay, thank you.